أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebaik-baik bangunan kita berada pada malam ini dan moga-moga kita menjadi manusia ataupun hamba Allah yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama cuba untuk mengikhlaskan diri kita dengan kedatangan kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man tatahhara fi baitihi thumma madha ila baitin min buyutillah liyaqdiya fariidatan min faraidillah kanat khutuwatahu ihdahuma tahuttul khati'ah wal ukhra tarfa'u darajah." Hadis riwayat Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membersihkan dirinya di rumah, yakni berwuduk di rumah. Hadis ini nak bagi tahu sebelum kita datang ke rumah Allah kita berwuduk di rumah. Barang siapa yang berwuduk di sini ataupun di rumah Allah tak akan dapat fadilat yang Nabi nak cakap ni. Nabi kata barang siapa yang tatahhara, membersihkan diri, yakni berwuduk di rumahnya, kemudian thumma madha ila baitin min buyutillah, kemudian dia terus pergi ke salah satu rumah Allah, pergi ke masjid, pergi ke surau. Tujuannya liyaqdiya fariidatan min faraidillah. Tujuannya satu, iaitu untuk menunaikan salah satu kewajipan daripada kewajipan yang difardukan kepada dia, iaitu solat 5 waktu. Maknanya hadis ini nak beritahu kepada kita fadilat seorang itu pergi ke masjid dalam satu waktu. Kalau 5 waktu, 5 kali dapat. Sebab Nabi kata fariidatan, satu, min faraidillah, daripada kewajipan-kewajipan. Siapa pergi sekali, yang subuh ke, kalau pergi 5 kali lagi bagus. Kanat, Nabi kata, adalah sesungguhnya khutuwatuhu, langkah-langkahnya itu, salah satunya mengampunkan dosa-dosanya, yakni dosa kecil, wal ukhra tarfa'u darajah, dan mengangkatkan darjat dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fadilatnya adalah satu, ampun dosa, kemudian diangkatkan darjat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi syarat dia Nabi cakap mesti man tatahhara fi baitih, mesti mengambil wuduk di rumah ataupun di pejabat. Maksudnya bukan di sinilah maksudnya. Kalau dia bekerja di pejabat, di pejabat. Kalau kerjanya di pasar, di pasar. Kalau kerjanya di tempat lain lah. Syarat pertama mesti bukan ambil wuduk di sini. Mesti dia mengambil wuduk bukan di sini. Katakanlah dia ambil wuduk di rumah ataupun di tempat kerja dia, terbatal di tengah jalan, tak apa, tak ada masalah. Banyak sangat makan ubi terkentut, so sampai tak ada wuduk, tapi dia dah ambil, dia dah dapat dah. Ataupun dia sampai di masjid atau surau, rasa nak buang air, dia buang air, tapi dia datang dalam keadaan dia wuduk, dia dapat. Yang pasti ambil dulu kat rumah ataupun di tempat dia bekerja. Sebab dalam perjalanan ke rumah Allah, jangan ada hadas kecil, mesti bersih. Bukan saja bersih pakaian, bukan saja bersih diri, bukan saja ambil minyak atar tu siram, tapi hadas. Pakaian, hadas, dalaman, ikhlas kena ada. Datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Ikhlasnya mana? Thumma madha. Terus pergi ke rumah Allah. On the way datang, kawan panggil, minum kopi dulu. Tak ada. Rumah Allah.
Singgah dulu borak-borak. Tak ada, rumah Allah. Dia tak terpengaruh dengan benda lain. Thumma madha. Madha ni maknanya pergi nekat. Madha. Ila, ke destinasi. Baitin min buyutillah. Salah satu daripada satu rumah Allah. Ini masjid, surau dan sebagainya. Untuk apa? Bukan nak jumpa kawan, bukan nak minum teh, bukan nak datang berehat, bukannya nak isi masa lapang, betul lah isi masa lapang. Liyaqdiya fariidatan, nak tunaikan salah satu kewajipan, satu fariidatan. Daripada min faraidillah, daripada kewajipan yang Allah bagi kepada dia. Maka langkahnya macam disebut tadi. Signifikan hadis ni cakap fariidatan, maknanya sekali. Subuh, hadis ni satu, dapat. Dia pergi Zuhur, satu lagi dapat. Dia pergi Asar, satu lagi dapat. Dia pergi Maghrib, satu lagi dapat. Dia pergi Isyak, satu lagi dapat. Niat iktikaf. Tak ada masalah apa-apa, kita ganti niat iktikaf. Jangan lupa niat iktikaf. Orang yang duduk dalam rumah Allah, yang beriktikaf dan tak beriktikaf dah beza dah. Orang yang masuk ke rumah Allah, yang sembahyang, orang yang sembahyang dengan niat iktikaf dengan orang yang sembahyang dengan niat tak iktikaf, dah beza dah. Beza dah pahala dia. Duduk termenung, ingat kebesaran Allah dengan niat iktikaf dengan tak niat iktikaf, dah beza dah. Benda yang simple, tapi kadang-kadang kita lara nak buatnya. Benda simple. Benda simple. Jadi jangan kita abaikan benda-benda macam tu. Dan moga-moga dengan hadis tadi akan mendidik jiwa kita menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya pada malam ini, tuan-tuan semua, saya hanya nak memberi tazkirah, bukan ta'lim. Ta'lim ni mengajar. Saya rasa menulis perkara saya sebut ni tuan-tuan tahu semua. Benda yang biasa, ada adab yang perlu kita buat pada hari Jumaat, terutama lelaki. Kita ambil hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Bukharinya, hadis 834. Hadis ni saya ambil daripada kitab 40 hadis membudayakan sunnah yang dikeluarkan oleh Jabatan Agama Johor. Kawan saya hadiahkan buku ni. An Abi Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghtasilu rajulun yawm al-jum'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baytihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnain thumma yusalli ma kutiba lahu ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى رواه البخاري. Maksud hadis daripada Abu Abdullah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang bangsa Parsi, Salman Al-Farisi, yang mencadangkan kepada Nabi untuk gali parit tu ketika peperangan Ahzab ataupun peperangan Khandaq. Katanya Rasulullah SAW bersabda, seorang lelaki, bagi perhatian orang lelaki, isteri pun sama, bagi perhatian, balik ingatkan suami. Seorang lelaki yang mandi pada hari Jumaat, yakni mandi sunat hari Jumaat, membersihkan dirinya sebaik mungkin. Mandi, kemudian bersih diri lagi. Ada dua. Memakai minyak wangi dan memakai bau-bauan yang terdapat di rumahnya. Bukan pakai kat masjid, di rumahnya. Sebab Nabi sebut wa yaddahinu min duhni, di rumahnya. Kemudian dia keluar dan dia tidak melangkah di antara dua orang yang duduk dalam masjid itu. Kadang-kadang soft orang langkah kan. Langkah. Dia tak buat macam tu, Nabi kata. Kemudian dia salat 2 rakaat tahiyatul masjid. Kemudian dia mendengar dan tidak berbual apabila imam membaca khutbah. Nescaya akan diampunkan dosanya yang berlaku di antara Jumaat berkenaan dengan Jumaat yang akan datang. Hadis ni bagi tahu kepada kita apa yang perlu kita buat dan apa fadilat daripada apa yang kita buat.
Fadilatnya cukup tinggi, iaitu pembersihan diri daripada dosa, iaitu dosa-dosa kecil yang kita lakukan di antara Jumaat itu dan Jumaat yang sebelumnya. Maknanya apa yang kita akan buat yang diterangkan dalam hadis ini adalah menjadi kifarah dosa bagi kita yang kita lakukan di antara dua Jumaat. Dan hari Jumaat ini memang hari yang begitu besar bagi umat Islam. Kerana hari Jumaat ini adalah penghulu kepada segala hari. Kita umat Islam diajar segala perkara, boleh dikatakan semuanya ada penghulu. Malaikat ada penghulunya, Jibril. Nabi ada penghulunya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab ada penghulunya, kitab Al-Quran. Bulan ada penghulunya, bulan Ramadan tak lama lagi. Malam ada penghulu, Lailatul Qadar. Hari pun ada penghulu, iaitu hari Jumaat. Dan semuanya ada penghulu, dan hari Jumaat ini adalah penghulu kepada segala hari. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah fiha khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha. Sebaik-baik hari yang terbit matahari, jelas hadis Nabi cakap. Dalam seminggu, sebaik-baik hari yang Nabi cakap terbit matahari, bermulanya hari adalah hari Jumaat, Nabi cakap. Pada hari Jumaat inilah Adam dicipta. Maknanya Adam dicipta sudah adanya masa. Dan pada hari Jumaat inilah Adam dimasukkan dalam syurga. Dan pada hari Jumaat inilah Adam dikeluarkan dari syurga, Nabi cakap. Oleh kerana hari Jumaat ini sebaik-baik hari, maka banyaklah perkara-perkara yang Nabi suruh kita buat. Dan satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Nabi SAW bersabda, afdalus salawatin indallah salatu subhi yaumal jumu'ati yaumil jumu'ati fi jamaah. Ini untuk lelaki dan perempuan. Nabi kata, hadis ini riwayat Imam Baihaqi, disahihkan oleh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, sebaik-baik sembahyang di sisi Allah, ingat baik-baik, sebaik-baik sembahyang di sisi Allah, yakni sebaik-baik sembahyang fardu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah solat subuh secara berjemaah yang dilakukan pada hari Jumaat. Tengok, Nabi tak sebut hari solat Jumaat. Nabi sebut solat apa? Solat subuh secara berjemaah. Ini lelaki dan perempuan. Nabi sebut terang, Nabi sebut seafdal sembahyang di sisi Allah adalah solat subuh secara berjemaah pada hari Jumaat. Jangan kita tinggal benda ni. Kalau kat Terengganu, Jumaat ni cuti. Kadang-kadang tidur terlajak, kadang-kadang tidur. Sini tak apa kerja, bangun awal-awal. Bangun awal tu nak sembahyang ke nak pergi kerja tak tahu. Ingat tadi, liyaqdiya faridatan min faraidillah. Ikhlas tu kena ada. So kita orang hamba umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan tinggal perkara-perkara ni. Dan dalam sebaik-baik hari Jumaat ini pun Nabi khususkan kita wirid yang paling utama pada hari Jumaat, bahkan bermula pada malam Jumaat. Hadis hasan diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nabi SAW bersabda, akthiru salata alayya lailatal jumu'ati yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ah. Nabi berkata, perbanyakkan selawat kepada aku pada hari Jumaat dan pada malam Jumaat. Nabi cakap. Nabi khususkan wirid, iaitu selawat kepada Nabi SAW. Dan Nabi khususkan surah untuk kita baca pada hari Jumaat. Surah apa? Surah Al-Kahfi. Besar hari Jumaat ni.
Bukannya sebarang hari Jumaat ni. Sebab itu hari Jumaat ini adalah hari raya mingguan bagi umat Islam. Dan makruh kalau kita berpuasa pada hari Jumaat, melainkan orang yang sudah kebiasaan jadi adat bagi dia berpuasa. Sebagai contoh, dia selalu berpuasa puasa Daud, selang sari, terkena hari Jumaat, tak apalah. Ataupun dia biasa berpuasa Ayyamul Bid, 13, 14, 15 bulan Islam, bukan Februari, Mac, April. Ni ada orang nak puasa 13 Februari puasa, 14 Februari puasa. Hidup dengan kalendar tu 13, 14, 15 bulan Islam. Dia pun puasa, terkena hari Jumaat, tak apalah. Tapi kita gata-gata nak pergi puasa hari Jumaat saja nak puasa, tak payahlah, makruh hukumnya. Sebab hari Jumaat adalah hari raya kita. Bahkan pada hari Jumaat itu ada waktu yang mustajab doa. Ditarjahkan oleh Ibn Qayyim al-Jauzi, iaitu akhir hari Jumaat itu, iaitu lepas asar hujung tu. Kalau maghrib 7.23, 25, dalam pukul 6.45, dalam pukul 7 waktu tu. Waktu mustajab doa tu. Waktu orang sibuk nak mandi, waktu orang sibuk baru balik kerja. Kalau kat Terengganu tu hari Jumaat cuti, sibuk minum teh, makan ubi rebus, kari pap waktu tu. Orang tak layan mana waktu tu. Tapi waktu tu disebut oleh Abu Salamah dan juga Abdullah dalam kitab Tanbih, waktu itu adalah waktu dia khilaf antara dua khutbah, ataupun yang tadi ditarjah oleh Ibn Qayyim al-Jauziyah, kau sebut antara dua khutbah, muslimat tak dapat lah. Jadi yang betulnya, yang rajihnya adalah di akhir waktu asar pada hari Jumaat. Waktu tu waktu orang tak ihtimam sangat waktu tu. Waktu orang sibuk nak masuk bilik air, nak mandi dan sebagainya. Waktu balik kerja, waktu minum teh, waktu orang berehat dengan anak-anak. Barang siapa yang berdoa pada waktu tu, dia akan jadi special person di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa. Sebab tu petang-petang ni baca maksurat. Maksurat kan banyak doa dalam tu. Siapa baca maksurat, automatiklah dia akan masuk dalam waktu tu, insya-Allah. Kita balik pada hadis tadi. Hadis kelebihan hari Jumaat, apa yang kita nak buat pada hari Jumaat. Saya akan baca huraian dia daripada kitab ini. Yang pertama Nabi cakap adalah pasal mandi. Mandi sunat Jumaat. Bukan wajib. Mandi sunat Jumaat. Bermula, ni waktu nak mandi sunat hari Jumaat ni. Bermula daripada terbit fajar sehingga sebelum gelincir matahari. Itu waktu dia. Mandi pukul 4 petang tak jadilah. Waktu dia bermula daripada terbit fajar sehingga sebelum gelincir matahari. Perempuan boleh buat. Sahaja aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mandi sunat hari Jumaat. Tak ada rakaat ya. Sahaja aku mandi sunat hari Jumaat 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar, buka paip. Tak adalah. Maksudnya sahaja aku mandi sunat hari Jumaat. Kadang-kadang orang tak buat benda ni. Kadang-kadang orang tak buat. Fadilatnya tinggi. Seperti hari raya juga kita ada mandi sunat hari raya. Hari Jumaat kita ada mandi sunat hari Jumaat. Sekurang-kurang mandi, disebut oleh Ibn Hadis, disebut oleh Imam Ramli, sekurang-kurang mandi, apa yang dinamakan mandi? Kita mandi, kadang-kadang kita tahu, kita jirus air, kita tahu. Tapi apa yang dinamakan mandi? Kita basahkan tubuh kita, sekurang-kurangnya. Yang dinamakan mandi, itulah mandinya. Seafdal-afdalnya mandi seperti mandi wajib. Bukan mandi wajib, seperti mandi wajib. Maksudnya kita bersih habis seluruh badan kita, ratakan habis seluruh badan kita dengan niat mandi sunat hari Jumaat. Dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Dapat pahala mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita mandi gitu je. Dia kata daripada terbit fajar, maksudnya masuk subuh. Yalah, kadang-kadang kita sebenarnya subuh tak mandi pun, kadang-kadang setengah tempat tu. Tapi kalau mandi, waktu subuh tak mandi lagi, tak apa. Sebelum pergi masjid, orang lelaki sebelum pergi masjid, hari Jumaat mandilah. Pukul 11.30 tu ke. Ataupun kita orang sini bekerja. Semua kerja mandi sunat hari Jumaat. Tak ada masalah apa-apa. Pergi bekerja dengan sudah menghidupkan sunnah Nabi. Bermula dengan mandi. Kemudian, pergi semayang di rumah Allah Subhanahu wa taala. Telah buat sebaik-baik salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam perjalanan pergi ke pejabat, banyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Alangkah beruntungnya orang itu yang mengikut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumaat. Afdal dilakukan sebelum pergi ke masjid menunaikan solat Jumaat, katanya. Ini bertujuan supaya para jemaah kelihatan bersih semasa berada dalam rumah Allah. Ini bersesuaian dengan konsep kebersihan yang ada dalam agama kita. Kemudian dia sebut nombor 2. Tadi kan mandi kan, mandi je tu. Kemudian dia kata kita disunatkan membersih tubuh badan, termasuklah pertama menggosok gigi. Gosok gigi. Sebab termasuk dalam untuk membersihkan diri, termasuk menggosok gigi. Pagi-pagi Jumaat tu gosok gigi. Kalau nak hormat hari Jumaat, dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Supaya bau nafas tidak mengganggu keselesaan orang lain. Kalau kita ni orang bekerja pejabat, beli Listerine tak apa yang Colgate tu. Komo. Kita kadang makan macam-macam. Kadang-kadang mulut kita berbau. Mulut kita berbau. Kita berkomo, insya-Allah bau mulut kita wangi, dapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak mengganggu orang sebelah. Seafdal-afdalnya buru gigi. Yalah, takkan nak buat pejabat. Tapi tak tahu kau ada boleh buru gigi kat pejabat tu, dalam bilik air tu. Kalau boleh buat, buatlah. Kalau orang yang beramal dengan bersugi, tak apa, bersugi je. Tak ada masalah apa-apa. Tapi sekurang-kurangnya hilangkan bau mulut. Dengan Colgate ke Listerine yang ada halal lah. Supaya kita dapat sunnah, kita menghilangkan bau-bau yang tak selesa, kan? Kedua, memotong kuku. Potong kuku pada hari Jumaat pun dapat pahala pada hari Jumaat, supaya segala kekotoran yang terlekat dalam hujung kuku itu dapat dibuang dan melahirkan pandangan yang kemas. Ketiga, mengemaskan bulu yang ada pada tubuh badan, khasnya janggut dan misai. Ini lelaki. Hari Jumaat. Sebab kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita disunatkan menyimpan misai dan juga janggut. Nabi kata bercanggahlah kamu dengan Yahudi. Yahudi simpan janggut dan simpan misai. Tapi misainya tak cukup-cukup. Macam langsir tutup mulut dia. Cuba tengok pendeta Yahudi tu, yang hanggur dekat dia punya apa tu, sinagog dia tu. Tengok misal dia, mana mulut tak tahu. Lepas tu dia jalin pula dia punya janggut tu. Terus sambung dengan misal, jalin habis lepas sini. Nabi kata khaliful yahud. Trim misai kamu, nipiskan misai kamu. Dan khalifun nasara, dan bercanggahlah kamu dengan Nasrani. Nasrani tak ada apa langsung, licin. Misai tak ada, janggut tak ada. Tengok Pop Benedict tu. Mana ada janggut? Mana ada misai? Ada. Licin, selicin-licinnya. Sampai kepala-kepala dia pun licin juga. Semua licin. Nabi kata, umatku dia simpan janggut dan dia simpan misai. Dan misainya i'fa'ul lihyah, dan dia nipiskan taksiru syarib ni. Menipiskan ataupun mendandankan misai. Dan hari afdal untuk kita buat adalah pada hari Jumaat. Sekarang ada mesin tu kan, nombor 001 boleh buat. Kalau berguna gunting kan tak sama pula tinggi rendah dia. Dah ada kemudahan, cuma kita tak nak buat lagi. Itu semua disunatkan untuk kita lakukan pada hari Jumaat, katanya. Ni nak sebut minta maaf. Tidak ketinggalan mencukur bulu ari-ari dan mencabut bulu ketiak supaya semuanya berada dalam keadaan baik dan selesa. Ini kesesuaian lah. Kalau panjang tu maknanya tak cabut lah. Ni melambai-lambai bulu ketiak tu kadang-kadang. Pergi semayang Jumaat pakai jubah lengan pendek, pakai baju sila, naik motor, melambai-lambai bulu ketiak tu. Tak jadilah macam tu. Dia kata kalau boleh cabut ataupun pendekkan supaya selesa orang tengok. Orang nampak kita kemas pada hari Jumaat. Sebab hari raya kita nak dengar khutbah dan sebagainya. Keempat, disunatkan memakai pakaian yang baru dan yang paling baik khasnya pakaian berwarna putih sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi pada hari Jumaat adalah kita berpakaian putih. Setengah ulama kata bukannya kena berjubah putih, tak semestinya berjubah, tapi berpakaian putih.
Kalau kita hari Jumaat, kalau ada kemeja putih, pakai kemeja putih. Pakai kemeja putih. Stoken pun putih, katakan. Kemeja putih pun tak apa dah. Dapat sunat warna kita pada hari Jumaat, insya-Allah taala. Kalau boleh pakai jubah putih, pakai jubah putih. Kalau tak ada jubah putih, cari pakaian paling baik sekali. Kalau kita ada jubah tapi tak ada jubah putih, pakai jubah yang paling baik sekali. Kalau ada jubah baru yang tak berwarna putih, bertembung dengan jubah putih tapi tak baru, yang mana kita nak ambil? Jubah putih kita ambil jubah putih. Sebab apa? Kita dapat sunnah Nabi SAW. Jubah putih. Setengah-setengah ulama tu dia khususkan satu jubah putih untuk dia pakai pada hari Jumaat. Dia tak pakai hari lain. Saya kenal beberapa orang ulama ketika di Jordan dulu, hari Jumaat tu serban dia khusus, minyak utur dia khusus, jubah dia khusus. Dia khusus untuk pada hari Jumaat, mengagungkan hari Jumaat, mengikut sunnah Nabi SAW. Kalau Kristian hari Ahad dia pakai macam mana, Yahudi hari Sabtu dia pakai macam mana, kita umat Islam, dia kata kita pun mesti ada macam tu. Yahudi ada kod utama, dia ada topi, hat dia tu macam-macam. Kita pun mesti ada macam tu, sebab kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, kita disunatkan memakai minyak dan menyikat rambut supaya kelihatan kemas dan tampan. Ini dapat menghindarkan seseorang daripada celaan para jemaah kerana berkeadaan selekeh dan tidak terurus. Mengemaskan rambut, sikat rambut termasuk dalam sunnah kita memuliakan pada hari Jumaat. Kalau ada rambut, sikat rambut, ubuh minyak supaya rambut nampak kemas dan tampan. Kita sikat. Jangan biar berserabut tak tentu hala. Sikat. Sebab sikat dan letak minyak, dia kata disunatkan memakai minyak dan menyikat rambut. Sunat tu elok kita lakukan pada hari Jumaat. Yang keempat, dia kata juga disunatkan memakai bau-bauan yang harum seperti utur, kasturi dan sebagainya supaya suasana persekitaran masjid segar dan menyegarkan dirinya dan para jemaah. Memakai minyak wangi, minyak utur sebelum masuk ke dalam masjid. Kadang-kadang ada orang nak pergi kerja dia pakai minyak wangi, nak pergi ke masjid tak pakai minyak wangi. Itu satu kesilapan utama kita. Pada hari Jumaat banyak berlaku kesilapan dalam kita berdisiplin dalam masjid. Disiplin kita bila kita masuk masjid pada hari Jumaat. Disiplin kita apabila kita masuk masjid, kita penuhkan saf yang hadapan. Bila kita masuk tengok saf hadapan masih ada ruang, kita pergi duduk situ. Kita tengok saf hadapan tu masih lagi ada ruang, ada kosong ke situ, kosong ke situ. Kita pergi isi ruang yang kosong itu disiplinnya. Bukan cari tiang, bukan cari dinding. Ni cari tiang, masuk cari mana tiang, mana tiang. Tiang masjid ni. Marah pula kat masjid tadi tiang. Cari dinding. Anda kat tiang, kat insert, snap, Facebook lah, apalah. Buat location. Sekarang berada di masjid, menunggu Jumaat. Itu orang buat apa? Duduklah, cari. Penuhkan saf hadapan. Itu disiplin. Jangan kita rasa kita ni banyak sangat pahala. Duduk kat belakang. Jangan. Bila orang datang tengok saf hadapan, dah penuh. Buat saf yang kedua. Kita masuk, saf kedua tak penuh lagi. Kita penuhkan, penuh. Saf yang ketiga, baru cantik. Saf yang keempat, kelima, keenam dan ke belakang. Baru saf yang cantik. Baru itu disiplin. Kita masuk pada hari Jumaat dan juga pada hari-hari yang lain. Pada hari Jumaat terutamanya. Sebab pada hari Jumaat, semua orang lelaki datang. Orang lelaki kan ketua keluarga, kena disiplin. Disiplin belajar sini. Kita mesti rebut pahala. Kadang-kadang setengah tempat, bila bangun berdiri, ada ruang kosong kat depan. Sila. Suruh orang. Kita lah pergi. Ni kita sila. Sila apa? Pergi berebut.
Mak pak pergi bu. Siapa dulu adik? Aku dulu. Okey, engkau dulu. Nabi kata, kalaulah kamu tahu kelebihan azan, kelebihan duk saf yang pertama, kalau ada pilihan raya pun kau nak pilihan raya, Nabi kata, intikhabat. Sebab apa? Sebab besar pahalanya, sebab besar fadilatnya. Tapi tak nampaklah itu keimanan dalam. Kita tak nampak sila suruh orang. Kita mesti berebut. Sebab tu kita kena disiplin, kita masuk saf. Kita masuk saf. Sebab tu tadi disebut, jangan melangkah-langkah bahu orang kan. Kita kadang-kadang datang lambat. Kita duduk kat pintu masjid. Tengok mana kosong. Datang lambat nak duduk depan. Tengok kosong. Adalah ruang kosong. Kan kita nak lalu. Nabi kata jangan langkah. Saya ingat seorang doktor ketika tu saya dengar satu kuliah di Masjid Universiti Yarmouk di Jordan. Seorang doktor bahagian hadis dia syarah hadis ni. Dia kata memang kadang-kadang dia kata aku cukup suka ana ta'ajjabu bi akhlaqi wa adabi talabatil maliziyin khasatan fi yaumil jumu'ah wa adabuhum mu'jibah wa ana afrahu bihim. Dia kata, aku cukup takjub dengan adab dan akhlak pelajar-pelajar Melayu, pelajar Malaysia, terutama pada hari Jumaat. Dia kata adab-adab kemu'jibah, menakjubkan, menarik. Dia kata wa ana afrahu bihim, dan aku cukup gembira dengan mereka. Sebab bangsa Arab beli nak pergi, dia langkah kedebuk. Ni saya tengok sendiri depan mata. Kedebuk, Allahu Akbar. Orang kat belakang marah dia. Dia kata aku seronok tengok belajar Malaysia ni. Dia kata bila dia nak lalu, dia nak potong, bila kita nak pergi ke depan, contoh kita duduk dekat pintu masjid, kita tengok ada tempat kosong ujung sana, depan sana, kita nak pergi, tapi kita terpaksa potong saf. Nabi kata jangan langkah. Doktor tu kata, aku tengok budak Melayu ni aku suka sebab apa? Kita selalu nak lalu, kita ulur tangan kan. Kita ulur tangan, orang angkat kaki. Bagi ruang kat kita. Dia kata cara itu betul dengan adab pada hari Jumaat. Sebab Nabi marah kita langkah, berdebak. Tapi kalau kita minta lalu orang bagi, itu cara yang sebaik-baiknya. Dan dapat pula pahala dia penuhkan saf ke hadapan. Dan dapat pahala adab pula. Ini benda-benda simple cakap. Saya tuan-tuan tahu. Benda-benda simple yang kita boleh buat pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat. Memakai bau-bauan yang wangi. Sebelum kita turun kereta, orang lelaki dah sampai dekat ruang masjid, tempat parking kereta, ambillah minyak wangi. Jangan mandi minyak wangi tu pula. Kita pakai minyak wangi ni hanya untuk mengelak bau-bau yang tidak selesa. Bau-bau yang tidak selesa. Leseklah sikit-sikit. Kalau tak ada pun pakailah pewangi kereta, tak ada masalah. MB Pure. Mana kesungguhan tu maksud saya. Ada satu hadis hadis dalam hadis riwayat Abu Daud, tak silap saya. Nabi kata ada beberapa perkara yang menjadi sunnah anbiya. Sunnah anbiya semua nabi. Ada 3. Antaranya an-nikah. Suka menikah, suka nikahlah. Yang kedua utur, minyak wangi. Yang ketiga saya lupa, wallahu alam. Tapi ada tiga. Ada satu perkara tu, yang pertama nikah, kahwin. Yang ketiga utur. Semua para nabi suka. Maknanya kalau kita buat, maknanya bukan sahaja kita ikut sunnah anbiya para zaman-zaman dulu. Sebelum kita pergi kerja, kita dah nak rehat katakan. Masa bekerja tu kita banyak berselawat kepada Nabi SAW. Duduk depan komputer, kat mana fail tadi? Cari-cari tak jumpa. Kat mana dokumen tak ada. Cari kan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kat mana ni? Dapat pahala pada hari Jumaat. Itu perkara itu pada hari tertentu dia akan ada gandaan pahala walaupun tak disebut. Nabi sebut man shalla alayya wahidah sallallahu alaihi biha asyra kan. Barang siapa yang berselawat kepada aku satu kali,
Allah akan berselawat kepada orang yang berselawat itu sebanyak 10 kali. Itu kaedah umum mana-mana hari pun. Tapi apabila Nabi kata akthiru salat alayya yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ah, perbanyakkan selawat kepada aku pada hari Jumaat dan pada malam Jumaat. Nabi khususkan. Bila ada khusus, Nabi, ulama berkata ada pahalanya lebih daripada hari-hari yang lain. Sebab Nabi mentakhsiskan itu. Seperti Nabi takhsiskan baca surah Kahfi pada hari Jumaat. Ada pahalanya yang tak akan dapat pada hari yang lain. Kita bekerja sambil berselawat. Kita naik tangga sambil berselawat. Kita tarik kursi untuk duduk sambil berselawat. Kita buat kerja sambil berselawat. Kita cari fail sambil berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kat mana surat tadi bos nak cari Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kan cantik. Turun tangga, nak buka pintu kereta, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ataupun Allahumma salli ala Muhammad. Start kereta, Allahumma salli ala Muhammad. Perjalanan ke masjid, mulut ni berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Atau baca selawat Ibrahimiyah yang kita baca dalam sembahyang tu. Sampai ke ruang masjid, tengok masjid, buka kopiah ataupun bukalah, tengok cermin, sikat rambut, kemaskan, ambil minyak wangi, lomo, langkah kaki kanan, jalan sambil berselawat kepada Nabi SAW. Masuk pintu nak masuk pintu, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Masuk, penuhkan saf hadapan. Ada ruang beristighfar kepada Allah, berselawat kepada Nabi SAW. Sebelum tu solat tahiyatul masjid. Cantik kehidupan kita pada hari Jumaat. Berdisiplin kita sebagai umat Nabi SAW pada hari Jumaat. Disunatkan pergi awal ke masjid dan mengambil tempat yang masih kosong. Ini pun disebutlah tadi. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yuqima ar-rajula akhahu min maq'adi wa yajlisa fihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegah seseorang lelaki membangunkan saudaranya daripada tempat duduknya dan dia duduk di tempat itu. Nabi tegah. Jangan kita duduk, bangun di belakang, aku nak duduk sini. Nabi tegah. Apa haram? Belakang. Kau pakai seluar, aku pakai jubah, aku duduk sini, belakang. Tak boleh. Kalau ada budak tu apa sunat, okeylah, tak ada masalah apa dah. Ikut mazhab kita. Dia duduk depan, dia mungkin dah jadi ilmu, tapi dah sunat duduk depan, tengok. Kamu budak-budak duduk belakang. Iyalah hidup situ. Kita datang lambat sampai suruh. Ni kadang-kadang kita tu kadang-kadang buat macam tu. Kalau budak tu budak yang dah berkhatan, okeylah hidup situ, tak ada masalah apa-apa. Kita depan tidur apa-apa. Kadang-kadang tu. Jadi Nabi larang buat macam tu. Kadang-kadang perkara yang Nabi larang ini boleh membuatkan pahala Jumaat kita terbatal begitu je. Sayanglah kita. Pada hari raya yang begini, pahala Jumaat tak dapat. Para jemaah mesti mendengar khutbah dengan penuh perhatian serta khusyuk dan memahami isi kandungan khutbah. Ini kerana dua khutbah Jumaat adalah merupakan antara tuntutan menunaikan solat Jumaat sebagaimana kehendak Allah dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah. Apabila kamu diseru menunaikan solat Jumaat, hendaklah kamu segera mengingati Allah, yakni segera mendengar peringatan daripada Allah dan Rasulnya yang dibaca di dalam khutbah itu. Jangan tidur, maknanya. Jangan tidur. Kadang-kadang ada setengah-setengah orang tu, Tok Khatib tengah khutbah, dia ambil gambar. Dia keluarkan handset. Zoom, tak, dia ambil gambar. Dia pun tak dalam Facebook. Sekarang sedang mendengar khutbah yang bertajuk dalam Facebook dia. Apa hukum dia? Tak boleh. Kias dengan hadis Abu Hurairah. Ini pendapat saya lah. Sebab Nabi kata dari hadis Abu Hurairah, jika kamu berkata diam sahaja pun kepada saudara kamu, lara pahala Jumaat. Suruh diam tu al-amru an-nahyu 'anil munkar. Kita larang kemungkaran. Orang tengah cakap, diam kata. Maksudnya kita melarang kemungkaran. Itu pun tak. Apatah lagi ambil gambar tahu apa tu. Apatah lagi tidur.
suruh diam. Sama juga kalau orang tu datang lambat. Ini kita yang kita sebut ni bukan pendapat saya, ini disebut masa kita belajar di luar negara dulu. Kadang-kadang kita datang lambat. Kita datang lambat orang lelaki. Walaupun datang lambat masa khutbah, kita masih disuruh sembahyang. Main sunat hari sembahyang tahiyatul masjid. Barang siapa yang berpegang kepada pendapat yang ada solat sunnah qabliyatul jumaah, maka di sembahyang qabliyatul jumaah dapat tahiyatul masjid. Sebab hadis qabliyatul jumaah itu hadis dhaif. Fihi wahmun, pada perawi ada waham, ada keraguan pada perawi dia. Solat sunat pada hari Jumaat, solat sunat sebelum Jumaat itu hadisnya dhaif. Tapi ulama qiyaskan solat Jumaat itu pada dengan sembahyang zuhur, maka adalah solat sunat sebelum Jumaat itu. Ada setengah orang yang berpegang teguh pada hadis, dia kata tak ada, dia kata. Bila sampai saja masuk masjid, orang yang pegang tak ada tu, bila sampai masuk masjid, imam tengah khutbah, dia akan solat sunat tahiyatul masjid. Kalau yang berpegang kepada yang ada solat sunat qabliyatul masjid, dia sembahyang sunat qabliyatul masjid masa dia lambat tu. Antara kesilapan kita, kadang-kadang lepas kita, saya tak tahu kat Selangor macam, tapi kat Terengganu, kalau kat kuliah surau saya dah tegur. Kita masa imam baca khutbah, kita konsentrate sembahyang, tak payah lama-lama, tak payah baca lah kuliah apa, tak payahlah. Pendekkan sembahyang tu, sebab bahasa tu fas'au ila zikrillahi wa dzarul bai'. Nega pun tak boleh. Kadang-kadang kita dah kita sembahyang lama. Lepas kita assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, kita hulur salam. Saya tak tahu kat sini. Kalau kat sini hulur salam. Tengah tu imam khutbah, dia hulur salam. Tak sunat pun hulur salam tu. Dia hulur salam. Selagi orang tak hulur tangan, dia tepuk, pop salam lah dia. Tak sunat. Hulur lagi salam. Orang tengah khutbah, tengah khusyuk. Orang muda pula tu. Orang khutbah buat hudud kata kan. Bentang. Sokongan kita wajib menyokong. Tengok semak muda main. Sokong ulama sekarang tengok. Kacau lah dia. Sama juga pada hari Jumaat, orang yang sedang baca Quran. Ni saya cakap pengalaman Terengganu, saya tahu kat sini. Baik orang baca Quran pagi, baca surah Kahfi, alhamdulillah, kita dah datang hulur salam kat dia. Tak suruh pun. Setengah ulama kata makruh, kita ganggu ibadat dia. Orang tengah berdekat, ada setengah tempat tengok, orang tengok, ya Allah, ya Allah. Orang tu tengah, ya Allah, dia ulur salam, salam. Dia kata. Orang tu stop doa, jawab salam dia. Sambung balik. Kadang-kadang kita ni cukup nak beradab sangat. Sampai langgar habis benda-benda yang tak sepatutnya. Jadi lepas kita sembahyang tahiyatul masjid, assalamualaikum, duduk terus dengan khutbah, salam. Oh jahat ustaz, bukan jahat. Tapi kita pada masa tu adalah concentrate pada khutbah. Laki concentrate khutbah. Dengar khutbah, balik cerita kat isteri. Isteri balik rumah tanya, "Bang, apa khutbah hari ni?" Kau tak boleh jawab tu, tidur lah tu. Ni kadang-kadang, "Apa bang khutbah hari ni?" "Biasalah," dia kata. "Bertakwa kepada Allah." 40 tahun dengar tu. Kalau isteri bijak, bertakwa tu rukun bang. Dia punya isi dia. Dia punya isu apa hari ni? Biasalah, dia kata. Memang tidur lah tu. Memang tidur. Kita orang lelaki, hari Jumaat, dengar khutbah tu, balik rumah cerita. Hari ni abang semayang Jumaat ini cerita pasal, jangan berkhutbah pula kat rumah tu. Cerita. Dia ambil maju, alhamdulillah. Cerita, jangan. Tapi cerita kat rumah. Menyebarkan ilmu. Sebarkan dakwah. Beritahu kepada isteri apa isu, beritahu pada anak apa isu. Hari ni khutbah hari ni ustaz dia terang bab ni, bab hudud. Rupanya hudud ni begini-begini. Rupa-rupanya kalau orang kena hudud ni, bila dihukum di atas muka ni, Allah tak ungkit dah dosa dia ke akhirat. Sebab Allah tak zalim, dia tak akan hukum 2 kali. Ini mazhab jumhur ulama. Dia dah kena tak hukum hudud di atas muka dunia, ke akhirat nanti Allah tak ungkit dah masalah dia tu. Sebab Allah tak akan hukum 2 kali. Sebab dia dah kena dah dengan hukum Allah atas muka dunia. Kita cerita, isteri kita pun faham. Dapat cerita baru, dapat penerangan, dapat pahala dekat kita. Dapat pahala pula dekat khatib tu, sebarkan ilmu. Ini hari Jumaat kita penting. Bukan sahaja hari kita berdisiplin, bukan sahaja hari kita bercantik-cantik, bukan sahaja hari kita mendengar ilmu, kita juga menyampaikan ilmu. Hari Jumaat ni puan-puan tanya suami. Tanya suami, perempuan tanya. Apa dia? Kau cakap biasa je, memang tidur. Abang tidur je, tanya dia.
Kita lelaki dengar lah elok, faham lah elok sampai akhir. Jadi itu ya, di antara perkara yang saya fikirkan sebagai tazkirah saja. Bukan satu benda yang baru bagi tuan-tuan, sebagai tazkirah bagi diri saya. Kadang-kadang benda-benda yang kita tahu ni kadang kita kena peringatkan supaya sentiasa kita ada motivate untuk kita buat. Kadang-kadang benda-benda yang simple kadang-kadang kita tak buat. Kadang-kadang benda yang remeh-remeh pahalanya kadang-kadang besar, kadang-kadang kita tak buat. Jadi saya harap dengan tazkirah yang saya bagi pada malam yang mulia ini, Khamis lusanya, malam tu boleh start dah. Perbanyakkan selawat kepada Nabi SAW. Esok tu mandi sunat hari Jumaat insya-Allah. Dan seterusnya ada adab yang kita sebutkan tadi, sunnah-sunnah yang kita sebutkan tadi. Jadi saya harap dapat kita amalkan bersama-sama. Kita menjadi manusia yang menghidupkan sunnah Nabi. Kita menjadi manusia yang cinta kepada Nabi. Anggota badan kita menghidupkan sunnah Nabi, bukan sahaja mulut kita berselawat kepada Nabi. Dan kita mendapat syafaat daripada Nabi SAW di akhirat nanti. Moga-moga ada kebaikannya insya-Allah kepada diri saya terutamanya, dan diri tuan-tuan dan diri puan-puan insya-Allah taala. Tuan-tuan, saya pernah datang sekali dulu ke sini untuk mohon sumbangan daripada tuan-tuan untuk Madrasah Darul Ihsan.